Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustazah harap anak murid Ustazah semua dalam keadaan sihat dan bersedia untuk belajar. Okey, baik. Tajuk kita pada hari ini ialah bersih diri, hiasi peribadi. Bersih diri, hiasi peribadi. Okey, tajuk ini merupakan unit 1 di dalam bidang adab. Okey, baik. Kita akan tengok satu persatu. Okey, perkara yang pertama kita akan lihat pengertian. Okey, apakah pengertian menjaga kebersihan diri? Okey. Pengertiannya ialah menjaga kebersihan tubuh badan dan pakaian daripada najis dan kekotoran. Ustazah ulang sekali lagi. Menjaga kebersihan tubuh badan dan pakaian daripada najis dan kekotoran. Okey, kita hendaklah menjaga kebersihan. Apa yang perlu bersih? Yang pertama ialah tubuh badan. Pastikan tubuh badan kita daripada kepala hingga kaki dalam keadaan bersih. Dan perkara yang kedua, memastikan pakaian kita juga bersih daripada najis dan kekotoran. Okey, baik. Soalan Ustazah, kenapa kita perlu menjaga kebersihan diri? Kenapa kita kena jaga kebersihan diri? Okay, siapa yang suruh? Okey. Allah yang suruh. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Okey. Bermaksud Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka. Okay, sekali lagi. Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka. Okey. Allah suka orang yang bersih. Ustazah suka murid yang bersih. Ibu bapa suka anak-anak yang bersih. Kita suka kawan dengan kawan-kawan yang bersih. Jadi, kita perlulah jaga kebersihan diri. Bagaimana untuk memastikan kita dalam keadaan yang bersih? Okey. Pastilah kita kena ikut adab-adab menjaga kebersihan. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey. Kita tengok murid ini. Okey. Adab yang pertama ialah kita memakai pakaian yang bersih. Bila nak pergi ke sekolah, pastikan pakai baju sekolah yang bersih. Nak belajar di rumah pun, pastikan kita pakai pakaian yang bersih. Okay. Adab yang kedua, memastikan kuku kita sentiasa pendek dan bersih. Macam mana kita nak bagi kuku kita pendek? Selalulah potong kuku. Guna pengerat kuku tu kan. Okey, seterusnya. Adab yang ketiga, memakai wangi-wangian. Bila dah siap mandi pakai baju, kita pakailah wangi-wangian. Boleh pakai bedak. Apa lagi? Perfume kan. Okey, seterusnya. Kita tengok muka surat sebelah. Okey, gambar seterusnya. Okey, adab yang keempat. Nak jaga kebersihan diri. Kena mandi. Okey, bila mandi, kita kena guna apa? Kena guna sabun. Barulah segala najis atau kekotoran tu hilang. Okey, seterusnya. Adab yang kelima ialah berwuduk.
Okey, berwuduk ataupun ambil air sembahyang. Okey, apabila kita berwuduk, kita ambil air sembahyang, najis, kekotoran tu pun boleh hilang. Okey. Okey, seterusnya. Tengok gambar yang keenam. Gambar orang nak qada hajat. Apa maksud qada hajat tu? Okey, buang air kecil ataupun buang air besar. Okey. Kita buang benda kotor. Kemudian lepas kita buang qada hajat, kita bersihkan. Okey. Dan adab yang seterusnya. Okey, yang kita perlu jaga, menggosok gigi. Pastikan gigi kita sentiasa bersih. Nak gosok gigi guna apa? Berus gigi dan ubat gigi. Okey, itu adalah beberapa adab untuk menjaga kebersihan diri. Okey, baik. Seterusnya. Okey, apa yang kita dapat kalau kita jaga kebersihan diri? Okey, kita tengok murid ni. Dia tulis apa? Saya bersih. Bersih. Saya bersih. Okey, kalau saya bersih, kalau kita bersih, apa faedah ataupun kepentingan yang kita dapat? Okey, kita tengok yang pertama. Okey, saya mengikut sunnah Nabi. Nabi suka kebersihan. Kalau kita pun jaga kebersihan, kita ikut sunnah Nabi. Bila ikut sunnah Nabi, kita dapat pahala. Okey, yang kedua, kesihatan saya terjamin. Kita sukar mendapat penyakit. Okey, seterusnya, ibadah saya diterima. Okey, saya lebih berkeyakinan. Seterusnya, melatih diri berdisiplin. Dan yang terakhir sekali, solat saya khusyuk. Nampak tak? Banyak faedah yang kita dapat kalau kita mengamalkan adab-adab menjaga kebersihan. Okey. Tapi ada juga yang tak mengamalkan adab-adab kebersihan. Tengok murid yang dalam gambar ni. Dia tulis apa? Saya kotor. Tengok pakaian dia, tengok keadaannya. Okey. Sekarang kita baca. Apakah akibat kalau kita mengabaikan kebersihan diri? Yang pertama, ibadah saya tidak diterima. Macam mana kita nak solat kalau kita dalam keadaan kotor, betul tak? Kan? Jadi kita kena sentiasa bersih. Okey, yang kedua, saya mudah dijangkiti penyakit. Kalau kita berpakaian kotor, kita senang dapat sakit. Okey, seterusnya, kawan-kawan menjauhkan diri. Ada tak orang nak kawan dengan kita kalau kita dalam keadaan kotor dan berbau busuk? Tak ada kan? Kita pun nak kawan dengan orang yang wangi-wangi, yang bersih, kan? Seterusnya, saya berasa rendah diri. Itulah antara akibat jika kita mengabaikan kebersihan diri. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk tajuk yang akan datang. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.